kembali kita kepada talk show kita Kepala Metal. Hari ini kita bersama dengan Amir and Arif dari Omniverse. Betul tak sebut? Betul. Omniverse lah, Simultaneous Theory lah, Inazia lah, banyak lagi band orang. Kenal lama tak? Salam lo. Lama tak jumpa. Okay, soalan pertama. Bukan soalan lah. Aku nak tahu, hang cerita sikit lah latar belakang macam mana boleh terlibat dalam life as a metalhead. Bukan dalam scene muzik pun tak. Okay, macam mana hang boleh start tu? Start macam mana dengan metal lah. Bagi hang dulu. Okay, aku dulu. Nak cakap ni sembilan boleh, tapi jangan pekat sangat orang tak faham. Boleh. Cerita. Okay, then dah cerita lah. Dah buka. Okay, then start umur 9 tahun lah. Lepas tu daripada aku punya 9 tahun. Darjah 3. Darjah 3. Tahun sekolah kan? Tahun 1993. Kat mana sekolah? Sekolah kat Datuk Shah Bandar Rabu Ileh. Labu Gili. Ya. Sekolah pun nak tahu. Mesti. Okay, Nama kepala metal. aku pengaruh daripada aku punya abang lah. Dia Okay. lah yang banyak buat stuff-stuff daripada abang lah. daripada kaset, daripada tape semua memang semua daripada dia lah. Ingat lagi yang first metal song? First Metallica lah, standard lah. Ada 90% yang aku tanya semua Metallica. Semua Metallica. Lagu ingat? Metallica lagu first kali aku dengar Fade to Black. Fade to Black. Memang aku cari ada punya intro tu kan. And then banyak lah stuff dia. Ada Sepultura, ada Slayer, case tape, lepas tu ada Halloween, ada Iron Maiden semua lah. Dia start orang kata dapat first time dengar metal punya song tu melekat tu, distortion dia apa semua dalam jiwa Yes, lah. memang start situ Dia lah. start daripada sekolah rendah tu lama tu. Tu lah pasal. So start yang hang main gitar tu bila? Start main gitar pun umur yang sama kak. Umur yang 9 tahun? Umur 9 tahun kak. Paul Gilbert. Okey, habis kat dia kita tanya Arif Okay, lah. Arif. Arif jap. Start macam mana? Okay, Assalamualaikum. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih dekat Lahak. Dia baru dia bagi. Lahak sebab invite kita orang dua orang ni masuk dalam Kepala Metal. Lama tak jumpa. Dah lama tak jumpa. Kenal lama ni kat 20 tahun juga. Dia tahan enggak dia 12 belasan tahun. So nak cerita sikit lah pasal background kan. Dan sebenarnya main gitar daripada umur 10 tahun. 10 tahun kalau nak ikutkan masa tu tahun 94. Tahun 94 sebab Dan beza dengan Amir 3 tahun. 2 tahun. Okey, 2 tahun. Maksudnya hang muda pada Amir 2 tahun. Tua dah Amir. Betul. Jangan Apa ingat Arif muda? Time dia orang first gig 17 15 aku ingat Betul. Terus gig umur 15 tahun, 17 tahun. So aku punya background Dan starting main klasikal. Klasikal gitar. Lepas tu biasalah daripada klasikal tu kita nak lagi heavy. Yang macam mana boleh into metal tu. Dia dah tahu kan. metal tu, tapi dan starting dengan Nirvana sebenarnya. Nirvana dulu, okey. Nirvana album Nevermind, Smell Like Teen Spirit. Lepas tu Dan cakap kat Abah Dan, Pak tak ada lagi yang ganeh tu. Nak ganeh lagi ya. Lepas tu bapak Dan bawa pergi kedai CD. Dia punca bapak CD pertama Metallica, Ride the Lightning. Metallica juga ada lain ni. Album pun sama. Itulah lagu So kira orang kata first metal song untuk hampa dua orang ni sama lah Metallica. First metal album yang kau beli pun Metallica lah. Dia tadi dah sah dia cakap dia beli Ride the Lightning. Aku tak beli, aku pinjam abang punya. Itu kan. Pinjam okey lah. Aku beli pinjam. Lepas tu kan sekolah kan, dia tak ada apa. So yang aku nak tahu macam ni lah, macam mana yang korang daripada metalhead yang macam tu, yang gitaris dia start gitar kan, daripada seorang gitaris metalhead, seorang gitaris yang pergi ke arah nak main band tu, main band. dia punya titik permulaan dia tu Okay. macam mana boleh bermula je? First kali aku kenal Arif pun dah lama lah. Satu sekolah ke apa dia? Satu sekolah. Sekolah menengah mana? Sekolah rendah. Sekolah menengah kat mana nak pergi tahu? Sekolah rendah Datuk Muhammad Saidi Rai. Okey, geng nilai Sekolah lah. rendah, sekolah rendah apa lah? Sekolah rendah aku dengan Arif memang dah lama kenal. Okey, So betul. sebab dia punya mak dengan mak aku satu tempat, satu quarters. Oh. So mak dia selalu bawa dia, so kita selalu jumpa lah. Okey. So permulaan titik-titik bibit percintaan bermula. Okey. Lepas tu kita orang start jamming dekat rumah Amir. Masa tu dekat klinik. Sebab Amir abang dia ada gitar karen. Masa tu Takarah dah. Masa tu aku tak ada lagi, aku main gitar klasikal lagi. Bapak aku tak belikan lagu lagi sebab masa tu kecil lagi. Lepas tu aku ada gitar karen pun, aku rasa umur aku darjah 5 ke darjah 6 lebih kurang. Tapi starting masa tu nak belajar gitar karen juga, datang rumah Amir. Betul. Okey. So
nak ikutkan cerita macam mana boleh form band tu, sebenarnya kita orang daripada kecil dulu memang suka main lagu cover. Okay. So bila kita orang kata main lagu cover Metallica, Slayer apa semua, masa tu ingat Sepultura. lagi Sepultura. Masa tu ingat lagi daripada sekolah rendah kalau nak jamming, call jamming studio, cakap bang, budak kecil boleh jamming ke? Boleh, janji kau bayar. So maksudnya daripada situ korang dua sekali, first yang korang form band Inazia, betul? Yes, Inazia. So apa maksud Inazia tu? Ada maksud tertentu atau kau pergi bantai Sebenarnya nama tu siapa nama? Sarip. Sarip bagi. Sarip Sarip, Arif Nilai. Oh, memang nama. Mana bila? kita. Okay. Dia masa tu dia bagi sebab dia tengok kita orang ni ada masa depan lah. Dia cakap, korang yang muda-muda, sekolah-sekolah rendah lagi dah boleh main lagu-lagu macam ni. Korang kena form band ni. Lepas tu dia orang kata guide lah kita orang kan. Sampai kita orang dapat main first show masa tu. Dia juga yang bagi nama. First show yang dekat Nilai. Yang sekali aku lah. Yes, First war. First war nama dia. Tahun 2001. 2000 Disember. 2001. Aku tak ingat kan. Bukan 2001. Memang 2001. Tapi kira yang tu yang aku tengok tu, time tu korang first gate kan? First Korang gate. lagu Sepultura apa semua kan? Yes. Semua main lagu cover. Tak kisah biasa lah tu. Ada 2 lagu sendiri. Time tu ingat ni siapa line up Inazia tu? Masa tu aku gitar, Arif gitar, aku punya adik Arab drum, Arab. vokal siapa? Vokal Syafiq. Syafiq Mahat. Syafiq Mahat Am dengan bass. Am sekali. Dengan main bass. Ambil je. Okey. Lepas Inazia tu lah, cik. Lepas Inazia tu tahun 2008 ke? Kata silap aku. Aku dikejutkan. Cik, cerita aku dikejut dengan satu EP. Nama EP tu aku tak ingat, tapi nama band aku cukup ingat lah. Symbiotic in Theory. Yes. SIT lah. SIT lah. 2008 kan? 2008 aku dikejutkan dan tentu aku tak tahu siapa line up tu. Ada kutu mana jual kat aku. Dan ni serius, ada Betul tu. 2008 aku kampang tu ada kutu mana datang. Geng-geng metalcore kau, aku tak ingat lah. Lupa nama, dia bagi aku korang punya tu. Aku tengok, oh ni game mana, aku dengar dulu cakap, uish, sound Necrophagist juga lah, macam ni. Aku pengen sekali tengok geng-geng ni, cilah macam dekat haram tu. So kat situ aku nak tanya macam mana daripada Inazia tu yang bagi aku Black metal. lebih kurang macam cover band kan? Yes. Ke arah originality ke technical Oh. yang macam tu, technical ala Necrophagist je. Nak kata Necrophagist kan dah lah, tapi Yes. technical lah. Korang punya playing yang aku kenal korang daripada bagi aku kira direct trash tu, pergi ke arah level yang bagi aku kira orang kata penuh dengan technical lah. Memang kalau dengar biasa-biasa tak tahu lah orang nak cari EP tu ada lagi ke? Ada lagi. Kalau korang dapat peluang kau cari EP tu lah, kau dengar, kau study dengar record kat Indonesia. Betul, kat Jakarta kan. So macam mana transformasi tu? Okay, dia start daripada masa aku masuk band Astonville. Astonville masa tu dia lah. session pada surat lu. Okay. Aku start daripada band tu dulu. Band tu lah, Zol, Flick semua memang dia bagi aku macam dengar Lan semua, dengar Cynic, dengar Necrophagist, dengar Death, Agora, dengar AT semua, Death semua memang technical black metal yang geng semua lah. memang technical lah dia bagi dengar. Masa tu lah dia punya starting berubah tu lah. Benda baru kan, so macam kita orang Betul, pengaruh ke Arif ke ataupun? memang aku pengaruh semua budak nilai semua. Benda sedang aku buat start nilai, so aku bagi semua. So budak nilai. yang projek Symbiotic Theory ni sebenarnya start bila start tu? 2007 macam tu lah. 2007 kan? So kat situ korang gabung sekali dengan yang lain-lain kan? Yang Arab semua kan? Yang Arab Tapi semua. memang korang tiga orang lah, hang yang Arab kan? Aku ngarap. So time tu korang memang dah direction nak ke arah tu lah? Yes, memang Okay, nak. sebenarnya nak tambah sikit lah. Sebab Lepas kita orang daripada thrash metal, death metal, main daripada Slayer, Sepultura, kita orang old school dulu kita orang develop skill sikit main yang macam ada Guitar Hero punya style sikit lah. So technical ni tak berapa nak technical sangat, tapi sebenarnya kita orang pun terpengaruh juga dengan band lokal Metal Asia terutama sekali lah yang main melodic style, dua gitar yang hot tempo juga. So bila kita start dengar yang benda-benda yang pada zaman tu yang tengah hype lah, main technical death metal ni, kita orang pun main juga Cannibal Corpse masa tu kan. Tapi kita orang memang dah harga yang lagi yang lebih macam cakap macam mana kita nak advance dia macam ni lah, diorang ni ada gifted, ada talented. So kalau diorang mampu pergi lagi jauh, baik korang pergi. kita try. Daripada korang stuck kat situ kan, sebab korang mampu nak buat. So bagi aku masa Symbiotic Theory keluar tu satu kejutan tau. Dalam budak-budak punya, sebab diorang tak sangka, diorang mula-mula semua ingat band Indonesia.
Sebab skill main tu kan. Tapi bila orang tahu band Malaysia dan tempat nilai mare Nilai rendah kan. Orang keren. So daripada semiotic theory tu kan mungkin umur tu kan semiotic ada kan. Cuma maksudnya orang kata Hibernasi. tiba-tiba boleh keluar Omniverse nak tanya. Sebab Omniverse aku rasa lagi advance. Ada DJ semua kan. Main tuning drop tune kau semua. Cerita sikit. Ada dia kepala mesti ada. Tahu lah cerita. Omniverse ni cerita dia macam ni. Sebenarnya kita orang planning 2018 sebenarnya nak siapkan full length untuk Symbiotic Injury sebenarnya. Cerita dia nak cukup 10 tahun lah sebab 2008 last first EP, 2018 cukup 10 tahun nak release Symbiotic Injury punya second material lah, full album lah, full length lah. Tapi memandangkan pasal hal komitmen budak-budak ni semua kerja, lepas tu kita orang pun masing-masing ada kumpul barang sendiri. So nak cukupkan masa, nak cukup modal, nak kumpul apa semua. So kita orang tak dapat ke nak capai target yang kita nak buat 2018 tu. So kebetulan pula Dan ada studio. So ada baru dia sekarang 9 Dan boleh produce lah, Dan boleh produce. So senang cerita Dan dengan Amir ni dengan Amir ni memang yang free Badis lah, memang free lah. Couple lah kan, memang free. BFF. Memang yang free je kan. Yang buat lagu pun kita dua orang juga senang cerita kan. So ke Omniverse ni dah ada release single lah? Dah 3 lagu kan? Ada 3 lagu yang dengan MV semua kan? Ya betul. So ada planning untuk full length apa semua ada planning? Ada. So orang kata Omniverse ni adakah lepas Omniverse akan ada lain lagi? Ataupun korang nak explore universe ni bagi wide lagi, bagi lagi orang kata apa Opeth pun ada, Dream Theater pun ada, apa semua ada aku tambah sikit lah pasal Omniverse depan yang main kena cerita pula. Sebab Omniverse ni sebenarnya kita nak try cater both generation lah, old school dengan new school. Sebab kita orang ni memang jenis, kita orang pun berasal daripada old school punya line juga, walaupun kita orang tak tua kan, tapi kita start dengan macam yang muda. Muda. Tak ada. Dia anak 80-an ni macam tu. 80-an. Tu tanah 90-an. So daripada kita dua crowd tu tadi, kita nak mengimbau kan sebenarnya. Kalau korang dengar Omniverse punya riffing style, kita orang sebenarnya menterjemahkan balik saja old school punya dengan riffing sound yang baru. Dengan sound yang baru. Dengan feel yang baru. Ya, cuma kita orang main instrumental je. Instrumental. Kita orang tak ada vokal. So ada juga yang tanya, "Weh, kau tak nak audition vokal lah?" Sebab kita orang memang nak kekalkan konsep ni. Sebab hala tuju Omniverse sebenarnya kita orang lebih kepada eksperimental yang jenis macam sekarang ni metal kita nak up satu level lagi di mana orang boleh guna untuk soundtrack. So macam untuk gamers, macam Multi Fragment buat untuk yang kartun panda. Betul. So untuk gamers macam cerita seram, kalau nak pakai lagu Omniverse kita boleh try. Mana tahu ada track yang ngam boleh untuk filem kan. Ambil tambah sikit bab lagu arrangement. Cerita sikit pasal lagu. Lagu. Kau punya arrangement lagu bagi aku dengar memang bukan wild, dia pening sikit. Sebenarnya lagu sebenarnya aku selalu kalau buat lagu aku takkan ulang benda sama. Maksudnya chorus tu aku takkan ulang 2-3 kali. Bukan traditional style. Bukan traditional. Memang aku buat lain-lain. Ada apa selalunya ada 3 part lah. Unsur pop tu kurang sikit. Yes. Dia terbalik yang aku bahaya. Okey, macam ni. Dia ada 3 part lah. Part first lain, part second lain, part last lain. So memang dia lain, tapi at the same time dia catchy lah. Dia bukannya yang orang pening dengar. Dia sebenarnya bukan pening, dia sebenarnya shock untuk kalau musician, kata aku musician ni. Aku dengar aku shock sebab aku boleh study benda tu. Yes. Bila belajar. Dia bukan dengar untuk layan hati macam kau dengar lagu Fade to Black ke apa kan. Itu kira lagu layan, lagu semua kan. Ini lagu dia agak orang kata nak appreciate tu lain lah. Bagi otak fikir sikit lah. Sebab aku rasa macam tu. Yelah, sebab nak tarik musician lah. Selain daripada metal, kau ada band projek lain kan? Ada benda lain? Cerita sikit tadi. Sebab kita nak tahu the other side of metalhead. Sebenarnya dalam metal music ni, selain metal, aku ada main band pop juga. Tapi dia pernah main Incarnation tu. Cerita Incarnation pun main juga. Metalcore yang main lah. Okay. So kita musician bagi aku no boundaries lah. Aku main daripada kecil, aku main muzik klasikal. So aku punya interest dalam muzik metal, memang honestly aku memang metalhead lah. Tapi disebabkan mungkin aku ada bakat yang lebih daripada yang lain, ataupun mungkin aku lebih suka explore. So aku explore muzik dalam banyak genre. So macam aku selalu buat project band, aku jadi producer, aku jadi arranger juga untuk lagu-lagu pop. Tak semestinya metal lah. Ni buat X tu dia SAE kan?
Ocean. Tu, begitu. Ocean Institute of Audio Technology. Okay. Geng legend punya sekolah Tapi audio. audio yang untuk ni biasa lah. Yang punya. Okay, sama-sama. So bila aku main band pop ni sebenarnya buka satu lagi cabang Band di pop. mana bila dalam pop punya scene ni kita tahulah kan kita punya level untuk communication, nak buat PR dengan lain-lain sebab mostly kalau metal ataupun underground scene ni kita dengan kawan-kawan. Dia banyak mostly among friends. Circle of friend, orang-orang yang sama juga. Tapi bila kita dalam pop ni sini, kejap kita jumpa orang ni, kejap jumpa orang ni. So lebih wide lah. Itulah bagi aku adalah satu opportunity lah. Okay, ada selain daripada metal ada benda apa? Buat jingle ke benda? Tak, aku ada band ni. Band main. Dia orang kahwin lah? Band wedding. So memang semua kena main. Daripada dangdut, 60-an semua memang kena main. So tu band cari makan sebenarnya. Okay, dia ni full time musician kan? Yes. So boleh aku tahu tak the most influential band personally? 3 buat band ke? international band. Band lah. Kita main band lah. Sebab kalau kita payah kita hero yang kata orang tak cukup metal lah. Kita ambil band metal. Okay. The 3 most influential metal band. Dekat hang. Campur tak apa. Kau dulu. Local boleh, overseas pun boleh. Okay. Kalau 3 Animal as Leader. Kuat sikit. Animal as Leader. Animal as Leader. Necrophagist. Diorang ada lagi je Necrophagist. Tak tahulah dia tidak. Tapi yang lama. Tapi tu memang apa tiru mereka ke apa Simility? Memang dia pasal apa senyap. dia macam kena-kenan. Lagi satu. Lagi satu apa? Lagi satu ni Spiral Architect. Spiral Architect. Yes. Band-band dia sebut pun tergeliat lidah nak sebut. Ada. Ada kan? Sweet Charity. Sweet Charity ya ke? Dia cakap metal lah. Metal boleh. Metal. Come on lah. Betul. Sweet Charity. Ekspedisi. Metal Asia. Sweet Charity, ekspedisi Metal Asia. So maksudnya dia macam Ni mulut ni. Hati lain. hujung 70-an masuk awal 80-an. Awal 90-an dengan 2000-an lah. Ya, betul. Kita kira macam tu lah. So nak tanya lagi, bukan tanya lah. Bagi tahu lah aktiviti terkini Olimpias. Okay, kau ni. Okay. Kau dulu. Aku. Okay. Kita orang akan ada gig 1 Disember Totality Fest kat Rumah Api. Okay. So time dengan tu band-band Safari Mes, yes, semua kan. semua. So time tu kita orang akan releasekan kita punya first album lah. First album berbentuk fizikal lah, CD. Yes, CD. So siapa yang nak boleh datang show tu sebab kita orang start jual kat show tu dulu. Lepas show tu baru kita orang post jual online lah. Macam tu lah. So boleh bagi tahu sikit lah harapan hang personally lah ni ke jujur ikhlasnya. Harapan hang dekat kita punya Malaysia metal scene lah. Okay. Aku jujur je bagi. Jangan laki je. Lagu Raja lagi. Jujurlah padaku. Dia pula. Okay. Jujurnya. Okay, harapan aku sebenarnya simple je. Sebenarnya kita punya community ni, kita sebenarnya bekerjasama. Okay. So maknanya we support each other lah. So macam erti kata lain dalam scene sekarang ni dah mudah, semua benda online. So diharapkan apa yang kita boleh build up daripada scene community kita yang aku tak tahu lah, nak kata kecil tak kecil. Besar lah, api unggun api lain. So kita punya community tu berpecah kan. Dia kemeriahan tu tak nampak sekali. Dia meriah sebenarnya. Tak kuat. So kita cuba try metal scene kita ni semua bergabung kan. So sebab in experience aku, sebab yelah kita tak nak compare dengan negara lain, sebab comparison tu memang dia boleh membantu, tapi bagi aku sebenarnya it's a simple thing to do, which is kita semua sama-sama unite lah. Dan bagi aku kalau personally untuk band, kalau kita ada benda-benda yang baru ni kita kena pay attention juga lah, at least lah. Dia kurangkan gap generation dengan gap genre tu, cuba kurangkan lah. Nak kena matikan terus payah. Betul. Tapi cuba kurangkan dia lah. minat tu lain. Kadang-kadang orang tak suka jenis metal yang modern, kadang orang suka metal yang old school. Dia respect antara generasi lah. Kadang-kadang tu mungkin masa 80-an korang kecil lagi. Yang 80-an yang dah besar masa 80-an dia orang dengar DRI apa semua contoh dia.
So maybe bagi diorang itu the best dalam life diorang. Tapi bila korang pula katakan the best, hang katakan Sepultura Kelly. Contohnya tu kan. Dia bila buat comparison tu boleh jadi gaduh. Betul. Tak boleh. Kalau dia based by minat. Minat, selera yang penting. Selera nogori je. Kita minum air teh ais sama. Rasa lain-lain. Air sama ni. Lain-lain. Okay, Amir pula. Harapan Amir? Jangan ingat sebut sama lah. Payah tu copy paste. Aku dah cakap sama dia. Sebab ada semua dah cakap dah. Cita. Okey lah, aku harap Omniverse lah. Kau cerita harapan Omniverse. harapan Omniverse sebenarnya aku nak macam jadi Omniverse ni macam role model lah untuk band-band lain yang lepas ni akan ikut. Mungkin diorang anggap Omniverse ni macam proper band kan. Macam daripada segi sound, playing. Boyo band pun boleh tak? Macam aku kena. Okey tak? Boyo wajib. Kau tak boyo tak best. So diorang boleh macam buat guide lah untuk band ni. So akan jadi lebih maju dalam industri lah. Macam okay mental. Diorang ni bukan sembang kosong kau nak dengar dulu. Kau nak kata apa, kau dengar dulu Universe. Diorang bukan sembang kosong, memang boleh buat guidance untuk apa-apa role model kita panggil. Muzik diorang kan. So macam tu lah. Macam tu lah. Aku dah masuk 11 ni. Tambah sikit. So diharap nanti Omniverse punya upcoming album mendapat sambutan lah, itu utama sekali. Kalaupun beli yang fizikal. Fizikal sebab kita hanya bagi 3 single yang ada di YouTube, yang ada di Reverb Nation. Boleh type Spotify ada? Spotify tak ada kami tak tahu. Mungkin dalam full album nanti baru kami plan. So boleh dengar dulu, boleh orang cakap feel the difference lah. Yang apa yang ada dalam kita punya scene sekarang ni. Mungkin Omniverse tak cakap kita orang ni pelopor ataupun buat muzik yang baru. Sebenarnya dekat luar banyak je orang main style muzik macam ni, tapi mungkin ada satu anjakan paradigma lah kita punya metal scene kan. Betul, kita color lah, mewarnakan. Coloring scene metal ni kan. So tak adalah buat band baru, okay benda sama juga. Macam tu lah. So at least adalah lain-lain. So harap korang kat luar sana tu dengar Omniverse lah. Soalan aku, korang mesti banyak kali tengok live act international kan? Okay. Tak pernah tengok, tipu sangat. Tengok. Ada yang cakap dalam ni. Yang terkesan. Ya, yang terkesan tengok disebabkan tengok tu mungkin sebabkan tu nak main band ke, sebab tu dapat awet ke. YouTube ke live? Live betul lah, YouTube dah kira. YouTube live dia. Ada. Depan-depan. Kalau ada. Depan tu balik saya lupa dah. Kira ada yang tengok ke, band layan. Dia tak semestinya lagu tu band. Mungkin live performance stage act dia dengan headbanging dia apa semua kan. Itu nak kena fikir tu. Memang tapi kalau YouTube banyak. YouTube tak mau. Yang tengok live tu betul. Live tu kita orang kurang sebenarnya. Mantap sedang kurang. Macam tengok aja. Balik lupa dah. Ada? Macam ada Metallica tengok tu. Metallica tapi biasa je. Tak rasa macam sebab dapat tengok depan-depan lah kan. Tapi macam music wise belum. Kita belum. Kalau ada. Tak ada. Dia tak boleh jawab ni. Tak boleh jawab soalan tu. Susah nak jawab tu. So kalau aku nak tanya satu lagi, Death artist? Death. Okey. Jawab laju. Death. Okey. Kalau Neko Fagis dengan artist? Neko Fagis. Okey, Black Sabbath di Purple? Di Purple. Dia kalau gitaris lah, aku bayangkan aku jumpa jawapan mesti di Purple. Kebanyakannya ada juga Black Sabbath. Tapi kebanyakannya kalau yang boleh main solo, dia ambil di Purple. Yes. Kalau yang riff, macam aku memang Black Sabbath. Selalu macam tu. Okey. Apa-apa pun, terima kasih kerana sudi bersama dalam rancangan talk show kita Kepala Metal. Semua kita berjumpa lagi di next episode bersama Kepala Metal yang lain pula. Okey, jumpa lagi.